Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amirul Iqmal bin Arsyad, nombor metrik 290184, bersama dengan ahli kumpulan saya yang lain, Nurul Atika binti Muhammad Syabri 290231, Muhammad Azmi bin Abu Husin 290409, dan yang keempat, Nurul Natasha binti Muhammad Muhyiddin 290494. Okey, saya akan menerangkan tentang pengenalan. Industri produk halal bukanlah sesuatu yang asing bagi rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana Malaysia amat terkenal dengan perindustrian produk halal kerana masyarakatnya yang terdiri dari pelbagai bangsa. Bangsa Melayu merupakan bangsa yang paling banyak berada di Malaysia. Bangsa Melayu amat menitik beratkan sesuatu produk yang halal seperti yang ditegah dalam agama Islam. Apabila dikaitkan dengan produk halal, bukanlah hanya makanan semata-mata yang difokuskan. Malah, Malaysia juga mempunyai pelbagai pengeluar dan industri yang mengeluarkan produk halal dalam sektor kosmetik, seperti syarikat Simplicity dan Wawa Kosmetik. Walau bagaimanapun, dalam konteks ini, perindustrian makanan halal akan menjadi fokus utama untuk dibincangkan. Sebagai pengusaha makanan halal tempatan di Malaysia, hasrat untuk mengembangkan lagi perniagaan makanan halal ke luar negara sudah pasti menjadi impian yang ingin direalisasikan. Bagi merealisasikan hasrat ini adalah lebih baik pengusaha makanan halal menubuhkan kumpulan gerakan kerja ataupun yang diberi nama task force bagi mempertimbangkan faktor-faktor yang perlu diberi tumpuan dan membolehkan pengusaha menyusun atau perancangan bagi melaksanakan perniagaan makanan halal di luar negara sebelum membuat keputusan. Halal berasal dari frasa kata daripada negeri Arab yang membawa maksud hukum Islam dibenarkan atau membenarkan. Halal ditaktifkan di bawah Perintah Perihal Dagangan penggunaan istilah halal 1975 seperti berikut. Ialah istilah halal dijamin halal apabila istilah itu digunakan dalam sebarang bentuk berhubung dengan makanan, termasuklah dalam perjalanan perdagangan yang berkaitan dengan makanan tersebut. Apabila dikaitkan dengan makanan Islam atau apa-apa istilah lain, boleh digunakan untuk menandakan atau mungkin difahami untuk menunjukkan makna makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam secara sah dan dibenarkan dalam agama seperti mereka yang diwajibkan untuk dimakan. Makanan halal bermaksud makanan yang tidak melanggar hukum dari segi syarak. Ianya termasuklah makanan yang tidak diproses daripada atau mengandungi mana-mana bahagian atau benda daripada haiwan yang diharamkan oleh syarak daripada memasuki orang Islam atau haiwan yang tidak disembelih di bawah hukum syarak. Selain itu, makanan yang dikeluarkan juga mestilah tidak mempunyai sebarang bahan yang dianggap tidak suci oleh syarak, tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan peralatan atau perkakas yang mempunyai kekotoran yang tidak menepati hukum syarak. Semasa peringkat penyediaan, pemprosesan atau penyimpanan tidak bolehlah menyentuh atau mendekati mana-mana makanan atau mana-mana bahan yang dianggap tidak suci atau mengikut undang-undang syariah. Terdapat beberapa buah negara di peringkat global yang menyokong industri makanan halal yang ada di Malaysia, seperti negara China, Thailand, Singapura, Jepun, India dan juga Turki. Di negara Malaysia terdapat pelbagai jenis makanan halal yang boleh didapati dari setiap negeri-negeri yang juga dijadikan sebagai tarikan untuk pelancong datang mengunjunginya. Antara contoh makanan halal yang terkenal di Malaysia adalah seperti laksa Penang yang ada di negeri Pulau Pinang, keropok leko asli dari Terengganu, asam pedas buatan dari negeri Johor dan pelbagai lagi jenis makanan halal dari pelbagai negeri. Okey. Produk makanan halal yang ingin dipasarkan ke pasaran luar adalah laksa Penang yang berasal tulen daripada negeri Pulau Pinang. Makanan ini adalah suatu makanan yang terkenal di negara Malaysia yang sentiasa menjadi keinginan oleh penduduk tempatan maupun dari luar negara.
Terdapat juga menu laksa yang terkenal di Malaysia seperti laksa Johor dan laksa Sarawak. Tetapi laksa Penang ini sentiasa menjadi pilihan utama oleh penduduk negara di Malaysia. Singapura. Singapura adalah negara yang dipilih untuk dipasarkan produk makanan halal yang berasal dari negara Malaysia. Negara Singapura menjadi pilihan negara yang selalunya mempunyai ramai penduduk Malaysia yang bekerja dan menetap di sana. Ia akan menjadi tumpuan oleh mereka, iaitu penduduk asal Malaysia yang tinggal di Singapura. Di negara Malaysia, terdapat pelbagai jenis makanan halal yang boleh didapati dari setiap negeri-negeri yang juga dijadikan sebagai tarikan untuk pelancong datang mengunjunginya. Antara contoh makanan halal yang terkenal di Malaysia adalah seperti laksa Penang yang ada di negeri Pulau Pinang, keropok leko asli dari Terengganu, asam pedas buatan dari negeri Johor dan pelbagai lagi jenis makanan halal dari pelbagai negeri. Okey. Produk makanan halal yang ingin dipasarkan ke pasaran luar adalah laksa Penang yang berasal tulen daripada negeri Pulau Pinang. Makanan ini adalah suatu makanan yang terkenal di negara Malaysia yang sentiasa menjadi keinginan oleh penduduk tempatan maupun dari luar negara. Terdapat juga menu laksa yang terkenal di Malaysia seperti laksa Johor dan laksa Sarawak. Tetapi laksa Penang ini sentiasa menjadi pilihan utama oleh penduduk negara di Malaysia. Singapura. Singapura adalah negara yang dipilih untuk dipasarkan produk makanan halal yang berasal dari negara Malaysia. Negara Singapura menjadi pilihan negara yang selalunya mempunyai ramai penduduk Malaysia yang bekerja dan menetap di sana. Ia akan menjadi tumpuan oleh mereka, iaitu penduduk asal Malaysia yang tinggal di Singapura. Yang pertama, modal dan kos yang diperlukan. Faktor ini merupakan faktor utama dalam perancangan untuk mengembangkan makanan halal ke luar negara. Modal dan kos yang tinggi sangat diperlukan dalam usaha untuk mengembangkan industri ini ke pasaran luar. Kos operasi sangat penting kerana ia bukan sahaja melibatkan kos langsung seperti kos buruh, kos bahan mentah dan lain-lain, tetapi juga kos tidak langsung yang mempengaruhi keuntungan dan produktiviti. Seperti contoh, kos dan modal yang perlu disediakan adalah dari segi sewa kedai, penambahbaikan kedai, pembayaran gaji pekerja, pengangkutan dan berbagai-bagai lagi. Semua keperluan ini memerlukan kos yang agak tinggi untuk melaksanakannya, dan segala kos ini pula bergantung kepada di negara manakah pengusaha itu ingin membangunkan industri makanan halal. Seperti di Singapura, kos yang agak tinggi diperlukan kerana nilai mata wang berbeza dengan nilai mata wang Malaysia, di mana Singapura memiliki mata wang yang lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Setiap negara mempunyai perbezaan dari segi mata wang dan nilainya. Cukai dan duti ekspor biasanya dikenakan ke atas komoditi utama Malaysia seperti minyak sawit. Jumlah ini berdasarkan nilai barang yang diekspor. Barang diimport ke Singapura dikenakan cukai barang atau duti. Cukai biasanya dikenakan berdasarkan anggaran nilai kargo anda. Di Singapura, buruh tempatan menggunakan undang-undang buruh tempatan, iaitu Akta Pekerjaan Singapura atau lebih dikenali sebagai Singapore Employment. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azmi bin Abu Husin, nombor matrik 290409. Faktor yang seterusnya adalah budaya, citarasa dan keperluan. Faktor ini perlu diberikan perhatian, terutamanya budaya dan citarasa penduduk di negara atau negeri di mana tempat yang ingin kita wujudkan industri makanan halal ini. Perbezaan budaya juga boleh menentukan sama ada perniagaan ini berjaya ataupun tidak. Kita juga perlu mengenal pasti citarasa yang menjadi pilihan utama di kawasan tersebut bagi menarik lebih ramai lagi pelanggan dan mengembangkan lagi perusahaan kita ke daerah luar. Budaya juga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada penduduk di kawasan itu juga, kerana ia akan beri perubahan kepada citarasa mereka.
Selain itu, terdapat juga faktor-faktor keperluan kepada mereka yang menggemarkan makanan halal. Amalan mengamalkan makanan halal khususnya kepada mereka yang menjaga kesihatan. Jadi mereka lebih menggemarkan makanan halal ini. Pasaran makanan halal di Singapura, contohnya di Singapura, dijangka terus berkembang kukuh sejajar dengan permintaan bagi produk halal yang meningkat. Uh, Seperti Singapura yang kita tahu, Singapura ini dia merupakan tempat terkumpulnya pelbagai makanan halal yang datangnya dari Jepun, China, Korea hingga ke Timur Tengah, negara-negara barat dan banyak lagi. Singapura juga memiliki masyarakat pelbagai kaum yang hampir sama seperti Malaysia, di mana segelintirnya mencari fasiliti dan kemudahan Muslim seperti makanan halal dan ruang beribadah di kawasan yang dikunjungi. Budaya ini juga mampu membantu mengukuhkan dan mengembangkan permintaan produk halal di Singapura. Okey, faktor seterusnya undang-undang dan halangan. Okey. Faktornya adalah industri makanan halal yang dijalankan di pelbagai negara sudah pasti mempunyai perbezaan dari segi undang-undang. Undang-undang juga perlu dikenal pasti oleh semua pengusaha makanan supaya tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Mana-mana pengusaha boleh memulakan perniagaan melalui laman web Lembaga Perakaunan dan Pengawal Seliaan Korporat. Halangan dia, okey. Pelbagai halangan yang akan menggugat pengusaha dalam meneruskan perniagaan di peringkat antarabangsa. Contohnya seperti di Singapura, semua pekerja perlu menyumbangkan kadar 25% dari gaji mereka ataupun minimum $2 Singapura. Selain itu, langkah yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah perlu meneliti dan mengkaji undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Agama di negara-negara tersebut. Assalamualaikum. Saya Nurul Natasha binti Muhammad Muhyiddin, nombor metrik 290494. Faktor seterusnya ialah faktor pengangkutan. Okey, seperti kita tahu, logistik bermaksud perkhidmatan, pengangkutan barang atau perkhidmatan rantaian kargo. Juga boleh kita kenali sebagai pergudangan dan aktiviti berkaitan dengan peruncitan yang dari segi pengurusan dan pengendalian makanan, minuman dan barangan. Okey, logistik halal secara langsung ini adalah bermaksud proses perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan dalam keadaan halal dari segi bahan yang dibawa, penyediaan serta kaedah penyimpanan dan pengoperasian bahan-bahan tersebut. Dalam usaha untuk memastikan bahawa produk tersebut adalah halal, kita kena tengok secara keseluruhan lah kerana dari segi keseluruhan pergerakan produk tersebut. Dalam erti kata lain, jika makanan tidak dikendalikan atau disimpan dalam sewajarnya, ia tidak dianggap sebagai halal. Perkara utama yang perlu dititik beratkan ialah mengenai proses pengangkutan dan pergudangan barangan halal perlu diasingkan untuk mengelakkan berlakunya pencemaran makanan halal. Ya. Peralatan juga memainkan peranan. Contohnya kita mengendalikan makanan halal dengan makanan tidak halal. Jadi peralatan tersebut kita tidak boleh guna yang sama kerana ini akan mencemarkan makanan yang halal. Jadi tidak boleh dikongsilah. Pemilihan logistik yang baik adalah perlu dipandang serius bagi mengelak sebarang masalah dalam proses mengeksport barang yang ingin dipasarkan. Berikutan kemudahan yang diberikan bagi memasuki sempadan Singapura, terdapat beberapa banyak perkhidmatan logistik yang menyediakan khidmat penghantaran barang ke Singapura daripada Malaysia. Fasilitasi perdagangan merujuk kepada proses memudahkan dan menyeragamkan prosedur perdagangan.
Fasilitasi perdagangan juga dan logistik memainkan peranan penting ya dalam pergerakan barangan dan perkhidmatan dari lokasi pengeluaran ke lokasi penghantaran dalam dan luar negara. Seterusnya, mencari rakan kongsi yang tepat adalah faktor seterusnya iaitu dalam industri perniagaan, kebiasaannya pasti akan mempunyai rakan kongsi iaitu partner yang akan bersama-sama dalam memajukan perniagaan kita. Dan elemen yang paling penting kepada kejayaan perniagaan tempatan maupun antarabangsa ialah kita mencari partner yang bersesuaian, yang dapat bekerja dengan cara kita atau memberi idea yang lebih baik untuk memajukan perniagaan kita. Jadi, dalam kes ni, kita dapat membantu antara satu sama lain lah. Yang paling penting adalah boleh memberikan idea. Seperti saya kata tadi. Seterusnya, ini akan membuka peluang untuk mempelajari teknologi terbaru yang ada di negara luar dan berpeluang memasarkan produk buatan Malaysia di negara luar. Manakala perniagaan produk makanan halal ini yang diwujudkan di peringkat antarabangsa, pengusaha perlulah mempunyai rakan kongsi yang menetap di luar negara tersebut. Contohnya kita nak buka perniagaan kita di New Zealand. Jadi kita kena ada partner yang menetap di New Zealand. Ini adalah kerana memudahkan lagi proses untuk mengenal pasti keadaan dan suasana di sana. Sebab dia ialah tempat baru, jadi perniagaan baru, jadi bila dia menetap di sana, lebih mudah proses dari segi proses untuk pelesenan atau lain-lain lah untuk kendalikan kita punya produk daripada cita rasa orang di sana macam mana. Jadi kita boleh dapat belajar dan memudahkan proses kita untuk memperkembangkan kita punya perniagaan di luar negara. Faktor ini perlu menjadi salah satu perancangan awal bagi usahawan pengusaha makanan halal. Namun begitu, dalam memilih rakan kongsi, perlulah melihat daripada pelbagai aspek seperti kemahiran dalam menguruskan kerja, mampu memberikan idea yang bernas, bijak dalam merancang. Seterusnya, dia juga perlulah bertanggungjawab, jujur dan bijak dalam merancang. Sebab dia yang akan menguruskan perniagaan kita di sana. Kita tidak sentiasa ada di luar negara. Jadi kita perlu cari partner yang jujur, yang bertanggungjawab dan kita boleh percayai dia lah untuk uruskan perniagaan kita di sana. Jadi segala aspek tu perlu diberi perhatian yang lebih agar tidak tersalah dalam memilih rakan kongsi. Itu partner. Kerana ia akan memberikan kesan yang buruk kepada perniagaan kita. Contohnya kita dah ada nama dah perniagaan kita ni, tiba kita bawa pasaran kita ni ke global, ke peringkat global, tiba-tiba partner kita buat masalah. Dan ini akan memberi kesan buruk. Contohnya akan nama produk kita atau nama brand kita mungkin akan jatuh oleh sebab-sebab tertentulah. Mungkin daripada segi keuangan kita tak ada untung. Dari segi perniagaan kita tak ada untung. Sebab partner kita tak jujur. Itu adalah salah satu faktor yang penting juga. Mencari rakan kongsi yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Sabri, nombor metrik 290231. Okey, saya akan menerangkan faktor yang keenam yang mempengaruhi perkembangan perusahaan makanan halal ke luar negara. Okey, iaitu masa. Okey, masa merupakan faktor yang paling penting dalam pengurusan industri perniagaan sama ada makanan halal atau sebagainya. Okey, pengurusan industri perniagaan perlu membahagikan masa dengan bijak dan sama rata. Seperti contohnya masa untuk mempromosikan perniagaan, masa untuk membuka kedai jualan dan masa untuk menguruskan perkara-perkara yang lain. Perancangan masa yang tepat akan memudahkan pengusaha melaksanakan perniagaan dengan sempurna. Okay, masa juga merupakan satu kepentingan yang harus dijaga dengan baik sebaik mungkinlah. Kerana ketetapan masa yang dijaga memberikan atau menggambarkan disiplin seseorang perusahaan itu. Okay, faktor penjagaan masa akan menjadi pengukur kepada sesebuah perniagaan itu sama ada berjaya atau tidak.
Pengurusan masa yang tidak baik adalah punca-punca utama sesebuah perniagaan itu gagal. Banyak usahawan yang menguruskan atau yang mencuburi industri perniagaan di Malaysia maupun di peringkat antarabangsa tidak mampu bertahan dengan lama kerana salah satu puncanya adalah tidak menepati masa. Masa itu ibarat emas dalam peribahasa yang sudah diterapkan di dalam diri manusia sejak daripada bangku sekolah lagi. Masa tidak akan menunggu kita untuk berjaya, tetapi kejayaan mampu diperoleh apabila kita bijak menguruskan masa. Gagal mengurus masa, gagallah perancangan dalam hidup. Faktor yang ketujuh ialah jarak geografi. Jarak geografi merangkumi jarak perjalanan dari negara Malaysia ke negara yang ingin diwujudkan perniagaan halal tersebut. Sepertinya kita boleh ambil contoh sebagai Singapura. Perjalanan yang boleh menggunakan darat dan udara menjadi pilihan kepada perusaha. Perbezaan kos yang hampir ketara antara dua negara, dua skop perjalanan ni akan merangkumi bajet yang perlu dibuat pengiraan. Mengikut jarak geografi yang ditulis di dalam aplikasi Google Map, jarak di antara Malaysia ke Singapura mengikut jalan darat adalah sejauh 361 km yang mengambil masa sebanyak 3 jam 30 minit bergantung kepada keadaan semasa, cuaca dan sebagainya. Tapi jarak perjalanan mengikut jalan udara pula mengambil masa yang lebih kurang dari 1 jam dengan jarak 312 km. Terdapat kelebihan dan juga kekurangan mengikut jenis kenderaan dan yang dipilih. Jika mengikut jalan raya, pula dapat menjimatkan kos kerana ia mengeluarkan duit untuk petrol dan tol sahaja. Tapi jika menggunakan kenderaan udara, perlu mengeluarkan kos yang lebih tinggilah. Contohnya macam tu. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulan yang boleh kita peroleh dari tugasan ini adalah kepentingan untuk pengusaha perniagaan makanan halal atau apa sahaja produk perniagaan perlulah mempunyai keazaman yang tinggi untuk mengembangkan lagi produk perniagaannya ke pasaran antarabangsa. Pengusaha industri makanan halal juga sudah pasti mempunyai banyak saingan di dalam negara maupun di luar negara. Untuk mengembangkan pasaran makanan halal ke luar negara bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Ianya perlu memerlukan satu jangka masa yang panjang dan banyak persediaan yang perlu dilakukan. Bukan sahaja pada wang ringgit, tetapi daripada segi mental juga perlu disiapkan untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Selain itu, banyak juga perkara yang perlu dikaji dan diperhatikan sebelum membuat keputusan untuk memasarkan sesuatu produk ke luar negara. Risiko dan isu-isu yang berlaku dalam proses menjalankan perlu dititikberatkan kerana perkara ini mempengaruhi jangka hayat dan peluang dalam memasarkan produk makanan halal di luar negara. Persiapan yang rapi dan perancangan yang bijak perlu dirangka oleh semua pengusaha sebaik mungkin untuk membuat sesuatu keputusan. Sekian daripada kami. Terima kasih.